虜になってしまえばきっとこの夏 Selamat pagi, saya ucapkan kepada Miss Mimi dan rekan-rekan saya. Dalam video ini, saya, Joel Jelaming dan kawan saya, Wilfred, akan menerangkan satu topik yang telah ditugaskan kepada kami, yaitu kesinambungan sumber semula jadi. Pertama sekali, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kesinambungan sumber semula jadi, mari kita memahami definisi beberapa frasa pada topik tersebut. Justru persoalan pertamanya adalah apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam semula jadi? Jawabannya ialah sumber semula jadi merupakan semua tanah, hutan, sumber tenaga, dan mineral yang ada secara semula jadi di tempat yang boleh digunakan oleh orang. Seterusnya, persoalan kedua pula ialah apakah yang dimaksudkan dengan kesinambungan? Kesinambungan ialah keupayaan untuk dipertahankan pada kadar atau tahap tertentu. Oleh itu, bila digabungkan, kesinambungan sumber semula jadi membawa arti pencegahan daripada kehabisan sumber semula jadi untuk mengekalkan ekologi untuk jangka masa yang panjang. Selain daripada itu, terdapat 4 jenis sumber semula jadi. Antaranya ialah sumber yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh, tenaga hidro, tenaga surya, dan angin untuk menjana tenaga elektrik yang akan digunakan oleh kita untuk aktiviti seharian. Yang kedua ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Misalnya besi, emas, perak, dan tembaga. Sumber-sumber ini penting untuk membuat duit shilling, senjata, dan perhiasan. Manakala yang ketiga pula ialah hidupan, seperti flora dan fauna yang menjadi sumber makanan kepada manusia. Yang terakhir sekali adalah bahan api fosil, contohnya minyak, arang batu, dan diesel untuk mengisi jentera harian kita. Untuk makluman lebih lanjut, saya serahkan kepada Wilfred bagi menerangkan penyebab-penyebab sumber semula jadi habis dan bagaimanakah kita dapat meningkatkan kesinambungan sumber semula jadi. Penggunaan bahan semula jadi semakin kerap digunakan pada masa kini. 1/4 daripadanya telah kita gunakan dengan tidak terkawal dan kurang prioriti. Tetapi apakah punca-punca di sebalik semua ini berlaku? Hai, nama saya Wilfred. Hari ini saya akan menerangkan punca-punca dan cara-cara untuk menangani kekurangan sumber alam semula jadi. Mari sama-sama kita saksikan. Okey, punca-punca yang telah menyebabkan peningkatan kemerosotan sumber semula jadi ini terdiri daripada beberapa faktor. Okey, yang pertama, faktor pertama adalah kelebihan penduduk. Kelebihan penduduk semakin konsisten menaik dari hari demi hari, tidak kira sama ada di luar negara ataupun di dalam negara. Di samping itu, permintaan penggunaan hasil bumi juga meningkat. Okey, sebagai contohnya, kawasan hutan semakin kerap dieksploitasi ataupun kerap digunakan. Banyak pokok-pokok dan habitat haiwan telah dimusnahkan untuk ditukarkan menjadi satu penempatan baru seperti kawasan perumahan, kawasan pasaraya, dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah amalan pertanian yang lemah. Amalan pertanian lemah yang telah menyebabkan begitu banyak tekanan terhadap penggunaan tanah, terutamanya dalam penggunaan membuat pengeluaran makanan. Ini selaras, kita boleh katakan selaras dengan bilangan penduduk yang semakin meningkat. Pengurasan tanah yang kurang seperti menggunakan jentera-jentera berat
di kawasan tanah, terutama di kawasan pertanian, sawah padi, dan sebagainya, telah menyebabkan kerusakan yang amat mendalam terhadap kawasan tersebut. Tidak juga lupa pada masa kini penggunaan bahan-bahan tambahan telah menyebabkan kesuburan tanah tersebut semakin berkurangan dan tidak mempunyai kualiti seperti sedia kala. Oke, faktor seterusnya adalah lebihan penggunaan bahan semula jadi, dengan faktor yang sangat besar pada masa kini dalam penggalian cari minyak. Ya, cari minyak contohnya telah sangat meluas dan penggunaannya sangat-sangat tidak terkawal, terutamanya di kawasan kilang-kilang, di kawasan perindustrian, dan sebagainya. Oke, terdapat beberapa cara untuk menangani pengurangan bahan semula jadi di bumi ini. Oke, yang pertama sekali adalah dengan mengawal penggunaan hutan semula jadi. Oke, bagaimanakah kita mengawal penggunaan hutan semula jadi ini? Dengan pihak kerajaan dapat membuat ataupun mengawal satu hutan simpan dengan teliti, di mana segala habitat hewan, pokok-pokok. Oke, yang terakhir sekali adalah dengan menggunakan bahan yang boleh diperbaharui seperti angin, air, dan tenaga cahaya matahari. Oke, penggunaan tenaga elektrik sangatlah diperlukan pada masa kini. Kita boleh perolehinya dengan beberapa cara daripada bahan yang boleh diperbarui ini, seperti cahaya matahari yang kita menggunakan solar dan tukarkannya kepada tenaga. Begitu juga dengan air dan angin. Sekian, terima kasih.